Let's meet the team. Video ini disediakan oleh Habibah, Izzat, Taufik, Alia, Mahfuza, Ain, Husnul dan Liana. Assalamualaikum. Hari ini kami akan memperkenalkan anda tentang tajuk Al-Ijarah. Al-Ijarah dari segi bahasa ialah bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu kerja sebagai ganjaran kepada apa yang telah dilakukan. Dari segi istilah fuqaha pula, ijarah ialah kontrak untuk mendapatkan khidmat tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barangan tertentu. Al-ijarah ialah kontrak untuk menggunakan manfaat bagi harta dari segi ciri-ciri fizikal atau pekerjaan seperti bangunan atau buruh. Hai semua, jadi untuk dari segi dalil ijarah yang akan dipetik daripada petikan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam Al-Quran surah At-Talaq ada menyebut fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, yang bermaksud kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dalam hadis anda menyebut, maksudnya daripada Abdullah bin As'ad berkata, kami telah melawat Abdullah bin Ma'qil dan bertanya kepadanya tentang muzara'ah. Maka dia berkata, Thabit telah menjelaskan bahawasanya Nabi SAW melarang muzara'ah dan membenarkan ijarah, yakni sewa. Baginda bersabda tidak mengapa dengannya. Hello, saya Taufik dan akan membentangkan bahagian rukun Al-Ijarah. Rukun Al-Ijarah ada 4, iaitu sirah, akidan, munfi'ah dan ajirah. Sirah adalah penawaran dan persetujuan. Penawaran ialah apa jua lafaz yang dilafazkan oleh pemilik perkhidmatan, manakala persetujuan ialah apa jua lafaz yang lahir daripada penyewa yang dapat menunjukkan persetujuan. Syarat sirah, persetujuan dan penawaran mestilah selari. Tidak wujud jurang masa yang lama antara penawaran dan persetujuan. Yang terakhir ialah tidak bersyarat. Rukun dan syarat sewa. Kontrak sewa mempunyai 4 rukun, iaitu dua pihak yang berkontrak, sirah, perkhidmatan manfaat yang diberikan dan bayaran sewa atau upah. Rukun pertama, dua pihak yang berkontrak, iaitu pemilik perkhidmatan manfaat dan penyewa. Syaratnya, pihak yang berkontrak mestilah balik dan berakal. Kontrak sewa tidak sah jika membabitkan kanak-kanak dan orang gila kerana kedua-dua belah pihak tidak memiliki kuasa hak milik pada diri sendiri dan harta mereka. Rukun yang ketiga ialah manfaah, iaitu perkhidmatan. Perkhidmatan ialah termasuklah tenaga dan ilmu pengetahuan tempat kediaman yang ada pada sebuah rumah, ruang untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan sebagainya. Yang pertama, perkhidmatan mestilah mempunyai nilai. Perkhidmatan tersebut diterima dan diperlukan menurut syarak dan uruf. Contohnya, sewa rumah untuk didiami. Jika khidmat tersebut tidak bernilai menurut syarak, bayaran tersebut dianggap sia-sia dan membazir. Yang kedua, pemilik perkhidmatan mestilah mampu menyerahkan perkhidmatannya supaya penyewa boleh menggunakannya. Jika pemilik tidak mampu menyerahkan khidmat secara fizikal atau syarak, penyewaan tidak sah. Ketiga, khidmat diperolehi oleh pengupah, bukan oleh orang yang diupah. Tidak sah mengupah seseorang melakukan ibadat yang memerlukan kepada niat dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain seperti solat dan puasa. Yang keempat, perkhidmatan disewa bukan untuk mendapatkan barangan. Contoh, tidak sah menyewa kebun untuk mendapatkan buah-buahannya atau menyewa kambing untuk mendapatkan bulu susu atau hasilnya. Dan yang terakhir, perkhidmatan mestilah dimaklumi oleh kedua-dua belah pihak dari segi barangan, sifat dan kadarnya.
maklumat mengenai kedudukan barang perkhidmatan, maklumat mengenai jenis dan sifat perkhidmatan yang mempunyai kegunaan berbeza, dan maklumat mengenai kadar perkhidmatan berdasarkan masa penggunaan dan jenis perkhidmatan. Rukun 4. Al-Ujrah bermaksud bayaran sewa atau upah. Syarat-syarat Al-Ujrah. Yang pertama, bayaran yang suci. Tidak sah bayaran jika upah berupa anjing, khinzir atau kulit yang belum disamak atau arak atau barangan yang terkena najis dan tidak boleh dibersihkan seperti cuka, susu dan minyak. Syarat yang kedua, bayaran sewa boleh dimanfaatkan. Tidak sah jika upah berbentuk sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan kerana ianya adalah tidak bernilai seperti serangga, haiwan buas dan berhala. Syarat yang ketiga, mestilah mampu diserah. Contoh barang yang tidak boleh diserahkan adalah seperti burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam sungai atau barangan yang sudah dirampas. Syarat yang keempat, pihak yang berkontrak hendaklah mempunyai kuasa untuk menyerahkannya. Dan syarat yang terakhir, bayaran sewa atau upah hendaklah diketahui oleh kedua-dua pihak. Tidak sah sewa kereta dibayar dengan minyaknya. Tidak sah menyewa seekor haiwan jika dibayar dengan makan. Seterusnya adalah jenis-jenis sewaan dalam muamalat. Terbahagi kepada dua, iaitu sewa ain dan sewa zimmah atau juga dikenali sebagai ijarah ain dan ijarah zimmah. Ijarah ain adalah menyewa ataupun mengupas sesuatu yang sudah ada di hadapan mata sewaktu melakukan akad, manakala ijarah zimmah pula menyewa sesuatu yang belum ada di hadapan mata sewaktu melakukan akad. Sewaan jenis ini disyaratkan tunai pembayarannya dan menerimanya pada majlis akad. Terdapat beberapa syarat dalam ijarah ain. Syarat yang pertama adalah barang sewaan yang telah ditentukan. Yang kedua, barang yang disewa wujud dan dapat dilihat oleh penyewa dan orang yang menyewa. Dan yang ketiga, ijarah ain boleh dilakukan secara tunai ataupun juga boleh dilakukan secara tangguh pembayaran harga manfaat tersebut. Seterusnya adalah syarat-syarat dalam ijarah zimmah. Syarat yang pertama, barang adalah berbentuk manfaat. Yang kedua, menyatakan jenis, sifat dan manfaat barang sewaan dengan jelas dan benar. Dan yang terakhir, penyerahan harga atau upah sebaik sahaja kontrak dimeterai. Sekarang saya akan membentangkan mengenai hukum sewa atau ijarah. Sekarang, mari kita lihat hukum kepada sewa atau ijarah. Pertama, hak milik penyewa terhadap khidmat yang disewa disahkan dan penyewa berhak menggunakannya. Kedua, hak milik pemilik sewaan terhadap bayaran sewa iaitu bayaran bagi perkhidmatan yang diserahkan kepada penyewa pada masa kontrak disahkan. Apabila khidmat barangan tersebut selesai digunakan atau tempoh yang ditetapkan berakhir, maka pemilik mengesahkan hak miliknya ke atas semua bayaran sewa. Jika barangan yang disewa rosak selepas sebahagian khidmatnya sahaja yang digunakan, beberapa perkara harus dilihat. Antaranya, jika bahagian yang telah digunakan pada kebiasaannya boleh dimanfaatkan, pemilik berhak memperolehi bayaran sewa bagi bahagian yang telah digunakan. Contoh seperti di bawah. Jika khidmat atau manfaat daripada bahagian yang digunakan biasanya tidak boleh dimanfaat, pemilik tidak berhak untuk memperolehi sedikit pembayaran sewa. Contoh seperti di bawah. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye.